Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik pada kita. Boleh bersama-sama kita mari solat berjamaah, iaitu maghrib. Lepas tu kita lepas pada solat berjamaah, lepas maghrib kita muzakarah sikit sebanyak. Kita muzakarah. Kalau sebut muzakarah ingat mengingati tak. Kalau ada salah silap pun minta maaf lah. Saya pun orang berganti. Tu. Jadi sebelum kita nak baca surah Baqarah ya panjang, kita nak tafsir surah Baqarah, kita nak mengingatkan sedikit kerana kita pun berada pada tahun baru hijrah 1442. Tuhan masih panjangkan umur kita, boleh kita berada pada tahun baru ini. Waktu hijrah iaitu intiqalu min makan ila makan. Kita kena pindah satu tempat kepada satu tempat yang lain. Pindah tak baik pergi pada yang baik. Ada perkataan ulama, dia kata man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa-siapa yang adalah hari ni dia ni hari ni terlebih baik daripada kemarin ke, orang tu terlebih labur. Orang panggil rabih, orang yang labur, orang yang beruntung, orang tu. Mari itu amalan dia buat sikit, ataupun tahun berani sedikit, tahun ni kita bertambah dah menekat amalan kita, orang tu orang labur, beruntung. Kalau kita menego pun kita nak beruntung, tak ada siapa. Tak ada siapa pun untuk beruntung. Hitung pula tu tentang perniagaan kita, tapi amalan kita hari-hari tidak hitung kita ni. Sedekah hok ni hok kita nak rugi akhirat esok ni. Kalau tengok nego, kita cek selalu dah hari ni boleh berapa. Kemarin boleh 100,000 masalah. Hari ni boleh 102. Tu. Kata labur dah tu, labur dah. Pan nego pula hari esok ke, boleh 90. Rugi kita. Tu hitung. Tapi tetap amalan kita tidak hitung kita. Rugilah. Orang beruntung, orang ni buat hari ni terlebih baik daripada kemarin. Tu orang yang beruntung, orang yang labur. Waktu jalan tak dapat tidak, kita nak selamat daripada selamatlah daripada apa? Seksa kubur gopo saja tu. Pada masa mana nak selamat pergi hengor pada akhirat masuk syurga, tak dapat tidak, jalan yang mudah sekali, hok lurus ialah menuntut ilmu. Tu kita tahu dah tu menuntut ilmu, kerana Nabi kaya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang berjalanlah ia akan satu jalan, hal keadaan dia tu kan menuntut ilmu lah. Nescaya Allah Taala memudah bagi dia jalan ke syurga. Tu kita nak sekali tu. Falikulli syai'in tariq, tiap-tiap sesuatu ada jalan. Waktu jalan ilmu, jalan nak pergi syurga ialah menuntut ilmu. Tu kita dah. Lalu itulah kita nak ubah kita sendiri ni, tak dapat tidak, mesti kena belajar ilmu. Kena hidup di dalam menuntut ilmu. Walaupun kita pandai dah sekalipun kita baiklah hak kita tak tahu tu. Walaupun tengok budak ngajar tak lagi tak terima mana kawan ni orang tua. Tengok juga Imam Syafi'i kata dia tu iaitu di masa gapo khalifah gapo Abbasiyah tu, satu orang tua dia pergi di majlis tu, dia tak ada ilmu langsung dia ni. Waktu kawan budak-budak duk muzakarah tentang ilmu, pas ya waktu baik kata ya kata ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu. Dia kata ta'allam, ada menuntutlah akan ilmu tu, menuntut secara talaki, orang panggil ta'allam tu.
Falaisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seorang pun yang lahir hal keadaan dia tu alim, tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Nah, walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu, dan orang yang ada ilmu tu tak serupa dengan orang yang jahil, beza dia. Nah, waktu kita tak hurai panjanglah, waktu tak. Betul lagi orang ni ke orang tua ni, nah kalau dia tak ada ilmu ke, dia paling daripada majlis ilmu ke. Nah, kalau orang ada ilmu walaupun budak sekalipun, lebihlah dia tu. Nah, situ. Ni kita nak ayat jalan yang lurus, jalan yang nak pergi pada syurga ialah tak dapat tidak mesti kita kena menuntut ilmu. Waktu saya nak baca di dalam surah Baqarah sedikit je, dia royak tetap 3 bulan nge kita kena tahu. Nah, kalau nak baca habis surah Baqarah tak habis. Nah, 3 bulan nge ada. Satunya orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga hok ni duk setengah hok ni. Nah, nampak zahir Islam, dalam dia kufur dia ni. Ni 3 golongan ni. Tuhan sebut di dalam surah Baqarah lah. Saya nak baca hok ni lah. Tengok ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ni satu golongan dah yang kita baca. Kita tengok dulu ke surah Baqarah ni. Nah, ia turun tu Madaniyah yang bahasa Madinah lah dia ni. Surah Madaniyah ni manazala ba'dal hijrah, dia turun selepas daripada hijrah Nabi ke Madinah tu turun surah ni. Orang panggil surah ni surah Madaniyah dia ni. Nah, surah Madaniyah, surah Baqarah. Betul boleh letak surah Baqarah. Nah, Baqarah ni kalau kita tengok gak makna dia lembu lah. Lembu. Betul kena boleh sebut di dalam ni surah Baqarah. Kerana di dalam surah Baqarah ni ada cerita lembu. Nah, cerita lembu, iaitu ada seorang kita nak cerita dulu kerana dia duduk ke tengah nu, dia tak siapa lagi. Nah, kalau tengok ayat, dia ada lafaz dulu tapi makna dia belakang. Dia kena susung sikit makna dia. Nah, jadi surah ni ke, nah surah Baqarah ni, ia berlaku ia ada orang tua seorang. Betul anak dara dia tu, ia ada anak dara dia. Anak dara dia susah lah. Betul orang tua seorang ni, dia orang kaya sungguh. Betul hak susah ni dah. Ia tak dapat tidak gak kalau nak kaya gak dah. Ia kena ni, pak dara dia mati dulu. Lalu tu dia tu bunuh. Dia bunuh. Bila dia bunuh seorang ni ke, pak dara dia tu, dia pergi tahu di kampung lain tu. Tu. Bila kita tahu di kampung lain ke tak? Betul dia pergi royak pada Nabi, berlaku di bahasa Nabi Musa dah. Tak silap tu. Pas dia pergi royak kata orang bunuh pak dara dia. Tu dia lalu dah orang, dok payah kata orang kampung tu kerana dia pergi tak banyak kampung lain. Nah. Pas anak dara dia mari royak pada Nabi. Lalu tu duk balah gi mari gak dak. Waktu kaum Nabi Musa, dia minta Nabi Musa tu berdoa di Tuhan, suruh Tuhan tunjuk siapa orang hok bunuh tu. Tu siapa orang hok bunuh. Lalu tu Nabi Musa dia berdoa pada Allah Taala. Allah Taala suruh dia tu cari seekor lembu. Cari seekor lembu lah. Tu dia. Bila cari seekor lembu dah, bila dengar gitu kaum dia hok tu kok dia kata kok mana ni? Musa,
Aku minta mung ni suruh tunjuk orang bunuh, mung suruh cari nemu. Kok lain-lain ni. Nah, tunjuklah dia cari nemu. Tu. Nampak? Betul doa. Suruh doa. Nah, Nabi Musa suruh cari nemu. Tak apa, cari nemu dia tu. Betul dia tanya pula nemu tu biasa mana? Nah, Fak Bani Israel ni. Iya banyak tanya Fak ni. Dalam cerita Baqarah banyak tu ada cerita tentang Fak Bani Israel ni. Fak ni ke ya alim. Nah, ahli kitab dah. Allah Taala royak. Betul nak dakwah dia ni kena ingat, kena bakit teteh hok dulu. Bila Nabi hijrah pergi pada Madinah bila pergi Madinah tu Nabi ya dakwah. Nah, dakwah Fak Yahudi, Fak Nasara, betul nak dakwah dia ni kena bakit hok dulu-dulu, terhewi dulu. Ya Bani Israel, dah anak cucu Nabi Yakub, uzkuru nikmata. Misalnya mari gitu. Anda ingatlah kamu akan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri akan kamu di atas kamu tu. Ingat tu. Tu dia. Betul dia cerita. Ni hok ni ada cerita ni. Bila kata suruh cari nemu, dia tanya pula nemu pasal mana. Dia tanya nemu pasal mana kau? Goyaklah nemu tu. Nemu mana tak tinggi tak rendah masalah. Tengah-tengah tanya pula nemu. Pasal orang buat kerja ke hok duk pasal lepas. Dia tanya kau banyak. Betul dia tanya hok biasa gitu je. Tak ada kerja, tak ada apa, lepas gitu je. Dia tanya lagi, nemu tu nak cahaya apa? Nampak? Dia royak cahaya kuning mah tu. Tu. Betul Fak dia tu dia kata insya-Allah dia kata. Betul Nabi kata kalau lah Fak ni ke Fak Bani Israel ni tidak kata insya-Allah, tak akan jumpa nemu ni. Tak akan jumpa. Habis ya bahaya juga orang tanya banyak ni. Kalau sudah suruh pergi cari nemu seekor semelih pecuk dah. Ni duk tanya lagi nemu pasal mana, lah mana, duk nak jadi banyak. Lalu tu dia pergi cari. Pergi cari nemu ni ke. Nemu ni hak siapa? Iaitu nemu ada seorang anak yatim dia. Anak yatim, dia duduk dengan ibu dia. Dia duduk dengan ibu dia. Betul dia pesan ke ayah dia dulu taruh seekor nemu ni, taruh untuk ni dah anak dia ni. Betul duduk lepas gitu je. Dan bila dia pergi dia cek tu. Dia cek tu. Lepas pada tu gak ibu dia kata ibu dia kata jual lah nemu ni. Kita buat makan ke kena. Masalah boleh 200,000 tak apa dah jual. Lalu tu anak dia dah. Anak dia ambil nemu tadi pergi di pasar. Dia nak tu. Bawa pergi dia nak. Orang minta beli. Mak dia suruh jual 200,000. Dia kata aku beli 400,000. Pak anak dia kena. Anak dia kata dia dulu nak tanya mak dia dulu. Nak tanya mak dia dulu. Kalau kita tak nak kecek dah. Nak mak suruh jual 200,000. Orang nak 400 selalulah jual mujur lalu. Tu dia. Tapi dia ni budak orang yang soleh, betul orang yang buat baik dengan ibu bapa dia ni. Dia kelik. Bila dia kelik dia tanya ibu. Kata orang minta beli 400,000 masalah dah misal. Dia kata jual. Dia pergi dia nak. Dia pergi dia nak pula, orang tu minta pula. Harga mahal pada tu pula. Harga mahal. Dia kata dia dulu nak tanya ibu dia pula. Betul dia kelik. Dia kelik dah nak tanya ibu dia sikit dah ni bukan orang biasa dak ni. Bukan biasa. Ibu dia pergi tanyalah mu nak gapo. Pergi tanya orang tu tadi. Bila dia pergi tanya tu semula ke? Orang tu royak atas kata mu jangan gadah jual nemu ni. Ada orang cari, akan cari nemu ni. Seekor nemu ni. Kata hok minta beli tadi kena pada malaikat dah. Kata mari nak cuba budak ni. Nak cuba. Lalu tu kaum Bani Israel tu ke
Dia cari jumpa. Botu dia nak beli nemu ning sepenuh kulit lah emas. Lah mana tu? Iaitu kita semula kita lapah nemu tu ke. Ada emas berapa, ada banyak mana. Tahu tu dah harga nemu tadi tu. Lebih lagi emas saja. Tu dia. Botu dia jual juga dengan harga sepenuh emas dah. Dia jual. Bila dia jual agak dah. Orang ni Yahudi ni lah dah. Anak cucu lah dah. Anak cucu kerana Bani Israel dah. Dia buat kelai. Bila buat kelai tu dia kata nak buat gena nemu ni. Nabi royak dah ambil satu juzuk gode mayat tadi. Nah, mayat tadi tu mayat tu bangun. Royak kata siapa bunuh tu. Dia sembelih dah, dia mai tu satu juzuk daripada nemu, dia gode. Mayat tadi bangun mayat tu. Tu dia royak kata anak dara dia tu bunuh dia. Bunuh apa? Kerana nak harta dia. Akhir sekali dia tak dapat sikit buk harta. Nah, kerana dia bunuh. Tu dia. Habis itu dah. Ni nak royak nama dia Suratul Baqarah. Turun dia tu selepas daripada Nabi tu hijrah kepada Madinah. Botu kelebihan surah Baqarah ni ke Nabi royak di dalam hadis dia kata kena la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadi akan rumah-rumah kamu tu kubur, yakni seperti kubur senyap sunyi. Nah, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi. Kerana bahawasanya setan tu ke lari ia setan daripada rumah yang dibaca padanya suratul Baqarah. Baca surah Baqarah. Rumah siapa dah? Kalau rasa ada ragu-ragu ke kok ana karu-karu ke apa tu kena baca surah Baqarah lah, jangan duk senyap supaya kubur. Nah, ni kelebihan iaitu surah Baqarah. Tengok kita nak baca tadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Makna ya gena tu. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendak Allah. Kehendak tu dengan yang demikian itu demikian mana? Demikian lafaz Alif Lam Mim tu. Makna dia serah Tuhan lah. Tuhan lah tahu makna murad dia kehendak. Kita tak tahu, wallahu a'lam dah. Habis itu. Batu Tuhan mula dia ni lah mana? Zalikal kitabu. Ini kitab ni iaitu Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu tu ke la raiba fihi, tiada syak padanya pada Quran daripada Allah Taala. Tengok Allah Taala dah. Ya mula mari dia kata kitab dia Quran ni tidak ada syak langsung kitab dia. Tak kena ragu-ragu dah. Kalau orang syak pada Quran kak dah yang turun di atas Nabi Muhammad, orang tu kufur lalu dah. Betul kalau kita mula misalnya dah. Kalau kita mula kitab kita mengarang kitab ke, kita mengarang mukadimah kita kitabku ni dah tak ada syak, tak kena syak langsung betul satu patut. Tu tak boleh pakai tu. Nah, tak boleh pakai. Kerana apa? Kerana makhluk. Ada salah dan silap. Hak ni Tuhan mula dengan kitab dia terus tak kena syak langsung di dalam ni dah. Dalam kitab dia ni yang turun daripada Allah Taala dah. Mari Tuhan ni. Batu kitab dia ni Quran ni kena hudal lil muttaqin, lagi hidayah yakni jadi pertunjuk bagi sekalian orang yang muttaqin, orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Gapo orang takwa? Orang takwa ialah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Orang yang junjung perintah Tuhan, bertu jauh akan segala larangannya. Orang yang bersifat dengan sifat takwa, orang itu tinggi sekali. Nah, ada sifat takwa ni tinggi sekali. Karena Tuhan royak dah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kali di sisimu, orang yang paling takwa sekali. Tu orang yang paling takut sekali. Nah, di sisi Allah Taala. Orang ni.
Takwa pun dia duk dalil dah. Kalau kita pakai cuk supaya dengan saya pun nak ayat kata takwa 100% pun belum tentu lagi. Nak. Tu ya kalau mari ada ujian tu kita boleh tengok tu. Nah, ujian mari anak dara ke misalnya apa ke tu. Teragi lepas ku hak nyai nak gitok sore tu dah. Boleh tengok nak kuat ke tak kuat tu. Tu hai uji dah. Botu tu hai nak ayat sifat-sifat orang takwa ni ke. Di dalam Quran ni, di dalam surah Baqarah lah dia kata ini, allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman mereka itu orang itu ke dengan khabar yang gaib. Gapo? Iaitu daripada bakit kubur dan syurga dan neraka. Tu dia beriman dengan perkara tu. Kenapa? Nak ayat kaum dulu ke umat-umat dulu dah. Oh tak percaya. Dia kata, Nabi dulu-dulu mari ke duk ayat habakit kubur ni. Duk bakit kubur. Tak nampak lagi ni bakit kubur ni. Nah, supaya siapa kita ni tak ada nampak lagi ni. Duk ayat dulu. Jak dulu-dulu dah mari tak nampak lagi kata ada bakit kubur ni. Dulu duk engkar perkara ni. Engkar dah. Tu dia. Syurga tak percaya. Neraka tak percaya hak dulu. Hak ni kita ni penuh iman kita percaya dengan perkara ni iaitu akal bakit daripada kubur dan syurga tu benar, batu neraka tu benar. Orang ni orang beriman ya percaya dengan gaib ni. Benar tak ada depan tak nampak dah benda ni. Bahasa tu orang sifat yang orang takwa. Dia beriman dengan perkara yang gaib. Yang kedua wa yuqimunas salah, dan mendiri mereka itu orang beriman akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya, hukuk semaya. Iaitu dia diri semaya tu ke, dia semaya dengan cukup rukun. Batu semaya dengan cukup syarat, batu semaya dengan cukup gapo sunat-sunat hai'ah gapo tu. Dengan adat-adat semaya orang tu. Tu makna mendirikan semaya tu. Itulah orang yang beriman. Sifat orang yang beriman yang kedua. Batu lagi yang ketiga mana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki, yakni kami rezeki mereka itu munafaqah. Munafaqah mereka itu pada taat akan Allah, yakni belanja pada jalan Allah Taala. Kalau tu hewi rezeki banyak kita menego mana tu kita keluarkan zakat. Orang tu orang beriman. Tu hai royak. 3 tu hai royak di dalam ni dah. Botu lagi yang keempat apa? Walladzina yu'minun nabima unzila ilaik, dan segala mereka yang beriman yakni percaya dengan barang yang diturun kepada engkau, iaitu Nabi Muhammad daripada Quran tu. Dia percaya apa hak turun di atas Nabi Muhammad, semua dia percaya. Orang tu orang yang beriman. Botu wa ma unzila min qablikum, batu dia percaya juga barang yang diturun daripada sebelum engkau, iaitu apa? Kitab Taurat, Injil, Zabur, mana tu dia percaya belaka. Orang ni masuk di dalam orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun nak masuk di dalam orang beriman ni, duk usaha duk kacau-kacau, we jadi golongan yang pertama ni iaitu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Betul orang ni dia kata ngano? Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu muttaqin. Itulah orang yang takwa tu yakin cerak sekalian. Orang ni ulaika hudam mir rabbihim, bermula mereka yang bersifat dengan yang tersebut itu beriman yang gaib mana tu ke diri semaya, batu mengeluarkan zakat yang mana Allah Taala wi dia rezeki tu, batu dia beriman dengan apa barang yang turun daripada Nabi Muhammad dan sebelum daripada tu semua dia beriman belaka tu. Gano, dia kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia kata
Bermula mereka itu yang bersifat dengan yang tersebut tadi tu atas hidayah, yakni taufik daripada Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itu, mereka yang bersifat sebut tadilah dapat kemenangan, yakni dapat beruntung, bertuah dengan syurga dan lepas daripada api neraka. Hok tu hok kat, hok orang panggil apa? Hok tu hok beruntung sekali dah. Kalau kita kata nego hari ni dah, Allah ruginya, ataupun orang mengaji kau dah, dia periksa jatuh kau, Allah ruginya. Hai tak apa lagi hok tu. Kalau lagi jatuh api neraka tu, hok tu lah nyanyo hok tu. Nah, hok tu hok nyanyo sekali. Hok kita nak iaitu selamat daripada api neraka, daripada seksa-seksa kubur, masuk syurga. Hok tu kita nak. Kata Habib Salim dah. Habib Salim Asyatiri ya kata, dia ada cerita nah akhir sekali hok keluar daripada api neraka tu, nama Juwainah, dia kata. Nama Juwainah. Dia kata jadi supaya Juwainah tu tak apa dah, beruntung dah. Tubik daripada api neraka masuk syurga. Tak kekal di dalam api neraka dah. Hok tu beruntung dah. Ya. Tu gitu. Habis tu kita nak tu. Nah, kita nak jadi orang-orang yang beriman, betul selamat daripada apa? Daripada seksa-seksa tu. Dunia dan akhirat kita nak di situ. Kerana kita duduk atas dunia ni dak. Ujian saja kalau kira ujian ni untuk apa? Nak meninggi dan nak meningkat kita lah. Betul setengah orang dah, dia nak cari kesedapan ataupun kesenangan duduk dalam dunia ni. Senangnya baik no. Nah, kalulah kita budak masalah. Kita budak kok aku rasa nak besar dah supaya ngademo. Nampak senang weh. Bila tua besar kok duk lama-lama rasa nak budak semula. Nampak senang, tak nak gaduh, tak nak fikir apa. Duk cari kesenangan kita tu. Buat tu bila dah masalah kita ni tak bining. Nampak orang bini sedap duk gendong dah. Bini dia pergi kok tu kok patah kok tu. Sedap weh. Rasa nak bini. Bila bini dah rasa nak duk sore weh, senang weh. Nah, orang yang bini dia tahu kadang-kadang dia serabut juga. Nah, kawan bini gitu gini adalah masalah ujian belaka, tak senang. Duk cari kesenangan. Nak duk sore senang apa? Boh bini sore kalau bini dua jadi weh. Aja nampak bini dua boleh gigile rumah tu. Nah, malam ni rumah ni. Masa nak weh. Boh bila bini dua ya serabut pula. Nah, dia jadi gitu, dia cari. Akhir-akhir sekali dia tanya. Dia kata, baik mati di atas dunia senang sikit dalam kubur. Nah, tak gaduh pun. Dia tak tahu. Kata dalam kubur esok tu nah, hok duk dalam kubur semua amalan hok isap tu atas dunia ni, hok kita buat ni. Semua tu. Pas kita buat banyak mana atas dunia ni. Di atas dunia ni. Pas kalau kita tak buat, buat maksiat. Nah, duk dalam kubur nak seksa. Nak pakai semula-mula nak mari di dunia tak boleh dah. Tu duk cari kesenangan. Padahal dia tak tahu kata seksa kubur tu berat kalau tak buat amalan atas dunia ni. Dah. Waktu Imam Ahmad dia kata ni. Imam Ahmad dia kata dah. Nak senang kau mana? Bila jakah kaki kanan tu masuk syurga, masa tu lah senang. Rehat sungguh senang dah, tak ada apa dah tu. Kalau tak ada jakah lagi kaki kanan masuk dalam syurga belah, tak lagi. So duk carilah kata nak senang tu. Tu dah. Ujian ni ada semua. Nah, ujian ada semua. Kalau duduk rumah duk mengaji, kalau tak akhir dah duk mengaji rasa tak sedar nak kerja, nak cari kesenangan. Bila kerja sedap duk pondok tak nak apa dah jadi gitu. Cari kesenangan dah. Tu dia. Habis itu. Buat tu kita ni tau. Di dalam kalangan semua tu kita nak duk jadi orang yang beriman ni. Orang beriman ni. Nah, kalulah jadi beriman, masalah dia tu ada neraka, buat maksiat. Bila masuk neraka seksa-seksa habis tu, masuk syurga dia. Pas kalulah dia ni bukan orang beriman dak. Kena pada golongan yang kedua setagi gak Allah tu gak kekal dalam neraka. Kekal. Tengok tu royak golongan yang kedua pasal mana. Kita tengok pula dah. Tuhan kata
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuhan kata no, sesungguh orang-orang kafir mereka itu tu seperti Abi Jahal tu kah? Nah, Abi Jahal tu. Abu Jahal itu dak kenal tu. Batu Abu Lahab tu lah. Nah. Batu seumpama kedua tu lah. Orang hok kafir-kafir iaitu orang hok tak percaya, tidak beriman dengan Allah dan Rasul, dengan Nabi semua tu. Oh Tuhan royak orang tu orang kafir orang tu tu. Batu orang kafir Allah Taala royak kena. Sawaun alaihim a anzartahum. Nah. Sama saja. Ni jawab. Sawaun alaihim, bersamaan atas mereka itu, mereka orang kafir, a anzartahum, adakah? Jawab lagi adakah wa istifham, tapi sini nak hamzah taswiyah. Maknanya sama saja di atas mereka itu orang kafir tu ke. Beri berita ketakutan dia pun ataupun tak ada beri pun la yu'minu, tidak beriman orang kafir ni. Kita dah berita ketakutan gitu, kata kena seksa gitu, ataupun kita tak sama saja ya, tak beriman mereka itu. Tu orang kafir tu. Tu heroyak. Sebab apa dia tak beriman tu? Tu heroyak di dalam surah Baqarah. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamah, kerana Allah Ta'ala ke apa? Tutup. Tuhan tutup, Tuhan sudah teri. Khatam ni makna teri kalau kita tengok dah. Teri dah. Teri ke apa tu? Ala qulubihim, di atas hati-hati mereka itu orang kafir. Orang kafir tu ke Allah Ta'ala sudah teri dah. Sampai tu tak masuk. Wi berita ketakutan ataupun tak wi berita ketakutan tak masuk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala teri di atas hati-hati mereka itu tu. Tu dia. Betul lagi wa ala sam'ihim, bukan hati saja dah Allah Ta'ala teri tu. Nah, gopo lagi Tuhan teri? Pendengaran mereka itu, pendengaran iaitu sifat pendengar yang ada di telinga tu ke Tuhan sudah tutup juga, tak masuk. Kalau royak gopo pun tak masuk dah orang kufur ni. Kita tengok di dalam surah Baqarah akhir, dia tahu berlaku orang Yahudi ni, dia tahu lebih. Nah, dia pergi di Madinah tu, dia tahu dah kata Nabi ke akhir bakit Nabi ni. Nah, akhir bakit Nabi, akhir Nabi mari di Madinah. Dia pergi cari, dia pergi duk tunggu nak beriman dengan Nabi. Nah, dia pergi dengan orang kafir, orang Yahudi ni. Dia doa tawassul, sebut nama Nabi di dalam doa dia. Boh akhir sekali bila Nabi pergi ke dak, siapa Madinah tak beriman dia. Engkau dia ni tak say beriman sungguh-sungguh dia ni. Ni orang Yahudi tu heroyak di dalam surah Baqarah kita boleh tahu. Banyaklah sekali, bukan kata semua orang Yahudi tidak beriman, sedikit sangat je beriman. Ada supaya Abdullah dah bin Salam tu kan, orang Yahudi ni dia babo lagi kalau kira ni ahbab lah. Dia Allah lah Yahudi dia ni. Bila dia tahu kata datang ke Nabi Madinah ni, Allah, dia gaduh jalan gaduh. Takut tak ada beriman dia ni. Takut mati di dalam kufur dia ni. Gaduh. Sehingga kata tangis belah tak atas ni dia ni. Di atas bukmu ni. Takut apa? Takut hujan batu turun, jatuh, mati dulu. Tu dia pergi nak jumpa Nabi, nak beriman. Akhir dia beriman dengan Nabi. Pas banyak lagi hok tak ada beriman dengan Nabi. Ni tengok orang kafir dah. Lepas tu royak di dalam ni juga ke. Orang Yahudi ni ada aling-aling kitab dia. Fak ni dia ubah di dalam ni, ubah. Orang aling ni ke dia ubah tetap Allah Ta'ala dah. Duk royak sifat-sifat Nabi Muhammad akhir zaman ni, akhir bakit Nabi Muhammad ke. Sifat dia begitu sebut di dalam kitab Taurat tu. Ya sebut. Kata rambut Nabi ni gapo pelak gitu dah. Dia kata rambut betul gitu. Tu dia. Batu Nabi ni biasa mana? Nabi ni rupa dia putih sapu merah tak? Batu dia kata hitam manis kau tu. Dia pergi ubah dalam tu banyak. Pas bapa dia, tok guru dia pergi ubah kitab itu. Orang awal hok biasa, kau tak nak kecek Nah, bila pergi jopok garak.
Pergi jopok tengok Nabi Muhammad tengok. Oh bukan ni, bukan tak ada alamat langsung. Kata Nabi Muhammad, tak langsung. Engkau teguh. Oh ni, tak beriman teguh. Aha tu. Nah, kita alhamdulillah dah tu hewi kita ni apa orang panggil kita ni orang Islam dak. Islam dah bukan kata sekat Islam dak, tu hewi iman pula kita. Kalau Islam saja ke Allah rugi juga. Nah, golongan yang 3 setagi ke dak. Rupa-rupa luar ke Islam tapi iman tak ada hak tu. Iman dalam tak ada, bukan kufur pula hak tu nyanyo lah. Tengok Sayyidina Umar dia kata kena. Dia kata kita ni mulia ni dengan sebab Islam ni hak tu hewi ni. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam mahma taraina izzah bi ghairihi azallana Allah. Dia kata Sayyidina Umar kata, kita ni ke satu kaum yang Allah Taala mulia akan kita ni dengan sebab Islam ni kita ni. Pas bila kita tutup dah lain pada agama Islam, oh nascaya Allah Taala menghinakan kita. Waktu tu hewi nikmat Islam kita serta tu hewi iman pula kita. Oh kita kena syukur banyak-banyaklah dah. Alhamdulillah. Tengok ni. Tengok kalulah jadi golongan yang kedua Allah tak masuk sikit bodoh ikut nak berita royak gopo pun tak masuk. Dia tu tak wi taufik hidayah dah tak masuk. Royak geno-geno pun tak masuk. Tengok lagi tu kata wa ala absarihim. Waktu Tuhan tutup akan hati-hati mereka. Nah, teri hati mereka dan pendengaran mereka tu. Waktu lagi apa absarihin dan mata segala mata mereka itu tu tutup dengan gapo? Dengan berselapuk. Selapuk sini orang panggil selapuk dengan makna selapuk maknawi. Nah, lihat dengan mata, lenehlah tiada tak orang panggil tak nampak nah. Ni. Mata ke apa? Mata cerak molek tapi tak nampak sebab ada selapuk. Tu dia orang panggil selapuk maknawi, risyawah ni. Ada selapuk duk tudung tak nampak benda tu. Benda molek tak nampak dah. Ni golongan yang kedua. Kita tengok golongan yang ketiga pula dah. Golongan ni. Golongan ni kita ni dalam kalangan kita boleh jadi ada. Boleh jadi ada golongan yang ketiga. Tengok Allah Taala yang kata kena golongan yang tiga ni, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Golongan yang tiga ni iaitu orang munafik. Orang yang bersifat dengan sifat apa? Nifak. Nifak ni kan? Nafak lah, ambil dari ada kalimah nafak. Apa nafak ni? Nafak ni apa? Kalau kita tengok nafak, kalau pergi Mekah dah. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok di mana orang panggil di Umbung dah. Di Umbung atas tu jawab nafak. Nafak jawab di gua tu. Gua lubang tebuk tu dah. Nafak tu. Tu nama nafak tu. Mari situ munafik tu. Nah, mari kalimah dia. Lah mana? Masuk lubang ning tubik lubang lain. Tu. Masuk lubang ning tubik lubang lain. Tu orang munafik. Dia mari royak kata dia ni beriman. Nah. Mulut tu royak beriman, hati dia tu kufur. Dia duduk sekali dengan sahabat Nabi mana tu ke Fokni ni ke. Dia royak kata dia ni amanah, kami ni beriman. Bila yogi sama-sama puak dia tu ke dulu tu kau. Oh, dia kata kami ni sama kamu, dia kata. Tu Fok munafik ni. Fok ni dah. Fok ni bahaya hak ni dah. Tak leh hak ni. Nah, kita nak tengok bong tak tu baik Fok ni. Kita sendiri ni. Nabi tak apalah wahyu dah. Nabi ni wahyu. Tuhan royak berapa orang tu. Dah. Berapa orang tengok sehingga mana bila turun ayat munafik ke, sehingga Sayyidina Umar ke. Sayyidina Umar tu Allah dia rasa takut ia ni masuk di dalam orang munafik dia ni. Duk tak sedap ayat gelisah. Akhir sekali dia tanya Huzaifah Al-Yaman. Al-Yamamah dah. Dia dah. Dia tanya tu Huzaifah ni kerana Nabi royak dia, semua Nabi royak. Nah, berapa orang munafik Nabi royak, dia tahu belaka. Tapi dia tak royaklah korang, dia tusuk. Sayyidina Umar ni Allah gelisah takut dia ni masuk di golongan orang yang munafik.
Akhir sekali duk tak leh, dia pergi cari Huzaifah. Pergi cari, dia tanya kata aku ni masuk dalam golongan ni tak? Oh, dia kata tak ada. Tu dia. Tak ada. Apalagi kata seorang budak dah, nama Sa'labah tak? Nama Sa'labah seorang tu. Dia seorang budak sering duk kalingan Nabi semua, duk kalingan Nabi semaya belakang Nabi mana tu. Dan Nabi suruh royak apa, dia pergi. Ada satu ketika dia pergi. Waktu dia tengok di rumah tu, betul lah rumah tu ada retina. Pak rumah zaman dulu lah, mana ada kain tabir itu lah dah. Waktu anginnya pupuk. Pupuk kain tabir tu kau. Nampak? Kemih dah lah anak daga tu. Tengok mula-mula tak apa lagi. Tak apa. Waktu yang kedua tu jadi paling pula tengok yang dua tak wahti boleh hadi. Tu kata paling tengok yang kedua tu lah. Waktu dia berasa sejak dah lah dia ni masuk di dalam golongan orang munafik pada dia ni. Dia pergi tak kelik Nabi dah. Tak kelik sama Nabi, dia pergi naik di bukit tu. Naik di bukit do dia nu lama dia. Duduk situ. Siapa Nabi ngetah, suruh sahabat tu pergi cari. Tengok pergi cari macam kelik ni. Pergi jumpa dah kaki bukit, jumpa orang duk melak apa? Melak kami tu dia kata ya jumpa. Dia kata pagi-pagi betul-betul turun makan susu ni. Waktu naik pula panggil. Akhir tok si. Susuk tak turun juga dia, turun pun lemak dah tuai tu. Bila lemak kau kelai rumah yang kita di rumah. Orang nak pergi jumpa dengan Nabi dia tok si dia kata dia ni cemah dia ni. Dia berasa dia cemah nak pergi jumpa dengan Nabi kan mulia ni. Akhir sekali kat Nabi cari dia. Nabi jumpa dia di rumah. Waktu Nabi nak tak dia ni kepala dia di atas ribut, dia tosih takut cemah. Itu Nabi ni kerana dia ni takut masuk di dalam orang yang munafik tadi tu. Tu. Akhir sekali kat Nabi royaklah kata dia ni bukan daripada golongan tu dak. Dia mati lepas pada tu dia meninggal. Bila meninggal kata dah, dia nak pergi hantar jenazah dia, orang nak pergi hantar Nabi mana nak pergi hantar jenazah dia kena berjinjai. Waktu sahabat tanya, "Geno kena berjinjai?" Kerana banyak malaikat-malaikat tu. Banyak malaikat mari hantar jenazah dia tu. Mayat dia tu pergi dikubur. Ni tengok dah. Sahabat takut sungguh orang yang munafik ni. Orang munafik. Lah mana kalau kuat orang munafik yang Allah Taala sebut di dalam Quran ni? Kita nak ayat ni dah. Tu dia. Ya nak kan berarti tak lagi dah. Ya berarti dia nak. Tak kita ada apa? Bukan lapar. Ada itu lagi tak? Sikit lagi. Kita tengok dah golongan ni. Tu dia. Tengok golongan yang ketiga yang Allah Taala nak royak ni iaitu orang munafik. Allah Taala sebut di dalam Quran ni. Dia kata wa minan nasi may yaqulu, dan setengah daripada manusia itu mereka yang berkata ya mereka tu dia kata pada lidah saja. Tak seru masuk leh tidak dia ni mulut lidah dia kata. Dia kata bagaimana tu? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia kata telah beriman kami. Dia kata kami ni beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Dia kata dia beriman, dia percaya. Dengan Tuhan ni. Berarti dia percaya bahawa sehari akhirat ni ada. Akan berlaku sungguh. Dia royak gitu. Pada lidah saja orang ni. Pada lidah dia royak. Betullah mana ni? Wa ma hum bimu'minin. Tuhan kata wa ma hum bimu'minin. Tuhan kata. Kalau kita ngaji di segi luruh orang panggil ma ni hijaziyah. Dia beramal supaya dengan laisa lah. Laisa. Rafa isin nasak khabar itulah. Tengok bimu'minin ni. Kita ayat sikit lah. Iaitu arah jazaidah lah. Nak kuatkan hukum dia ni. Iaitu apa? Ni. Mu'minin dah khabar dia. Tengok dia kata wama. Maknanya tiada juga mereka itu. Mereka orang-orang hok kata amanna billahi wa bil yaumil akhir ni bimu'minin. Tidak beriman mereka itu. Tiada juga mereka itu beriman. Mulut saja je dia kata padahal dia tak ada beriman dah. Tuhan royak le Quran ni. Kalau Tuhan tak royak tak tahu fak ni.
Nah, tengok dak. Kita tengok dah masa Nabi dak. Nabi dia mula pergi datang di Madinah dah, hijrah dak. Dia mula asah tu Masjid Quba dak. Mula-mula Masjid Quba tu. Botu orang-orang munafik buat ni dah. Dia kata luar je Islam ni. Dalam kata dia kufur dah nanti nak racu Islam lah. Mana Islam nanti peluang kata. Botu dia minta di Nabi tu ke, minta nak buat masjid dah. Bo minta buat masjid tu ke? Bo buat masjid dah tu. Dia duduk dalam tu duduk sorak ke apa? Dia buat halqah ni untuk nak racu Islam. Tu dia buat majlis buat dia. Kita tak tahu tu kalau Tuhan tak ayat ni. Kita ni. Nah. Buat lepas pada tu Allah Ta'ala turun wahyu lah. Goyak kepada Nabi kata ni. Nah, dia masjid ni nak beracu Islam. Nama masjid ke apa? Masjid Dirar. Tu dah. Beracu. Tu kan nak hacu Islam ni hak ni. Tu dah. Ni hak ni dah ni. Padahal mereka itu tu kan tidak beriman kali. Mulut saja, lidah saja jo kata beriman tu. Ni Allah Taala royak ni. Semua sifat orang Yahudi mana ke? Kita tahu Allah Taala royak kan. Royak di dalam Quran akhir ni dalam surah Baqarah. Nah, kata gitu, kata gini dia ni ke? Kita tahu di Allah Taala royak. Nah, sikit sangat je dia beriman. Dia duk nanti ke apa nak peracuk orang Islam ni. Lah mana dah orang Islam duk. Lah mana duk nanti nak peracuk. Bukan kata peracuk tetap terus-terus gitu dah. Kadang dia buat dah. Dia buat ke apa masalah? Dia buat terosa ataupun dalam tu dia ada TikTok ke gopo ke Facebook ke gopo. Ada anak-anak muda kan dah. Duk main TikTok decok gopo tu. Macam-macam ada. Tu dia jalan dia. Dia nak wi orang tu kata Allah Taala ayat lakin ni ke selepas daripada beriman dia nak wi kufur balik hak ni. Sebab apa dia tak say beriman ni? Pak Yahudi ni. Sebab dia deki kerana hasadan. Kerana deki dia tu ada. Dia deki. Nah, dia takut hilang jadi ketua dia tu. Ketua dia. Bila caya Nabi gak Muhammad gak siap habis dia. Tu. Pas dia bodoh rasa dia ni lebih. Kerana banyak Allah Ta'ala dah. Itu apa? Atas bakit Nabi tu kalangan mereka itu. Iaitu mana? Masalah Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim dia nikah dua orang. Nikah dua orang Siti Sarah dah dengan Siti apa? Nah, Siti Sarah dengan Siti Hajar dah. Nikah. Ya asal Siti Hajar ni iaitu sahaya hamba bagi Siti itu ni. Siti apa? Siti Sarah. Nah, buat tu dia hadiah kepada Nabi Ibrahim. Nah, Siti Sarah ni dia tak ada punya anak lagi kau tu. Buat tu Nabi Ibrahim yang nikah dengan Siti inilah Siti Hajar lah. Nikah dapat anak dia. Dia dekilah. Bini muda dapat anak dulu. Mula-mula tak apa lagi. Bila dapat anak deki. Bila deki ada lah sikit. Retina ni cemburu juga lah. Kalau tak ada cemburu tak lagi juga. Nampak keradang tak lagi langsung panggil dah. Dia kena ada kat sikit-sikit. Betul tak? Nah, Siti Hajar ni Allah Ta'ala perintah lah Nabi Ibrahim tu pergi di Mekah. Pergi di Mekah dengan Barak. Nah, pergi Mekah tu. Pergi tak lah. Nabi mana? Pergi tak anak dia Nabi Ismail. Dah dengan Siti Hajar sana. Waktu kau Nabi Ibrahim nak kelak. Allah Siti Hajar pun duk turut kalau kira gantung kaki lah. Setelah dia kata Tuhan perintah kena ni. Nabi Ibrahim kata ya. Oh senyap selalu. Isteri dia pahal kau dah. Kata perintah Tuhan kau dia selalu dah. Tu isteri orang tino hok pahal sungguh tu. Dia kerja agama bela lalu. Walau duduk sini yakin 100% dengan Tuhan. Nak ayat tak? Buat tu kau Nabi Ibrahim dapat anak pula dengan Siti Sarah tadi. Iaitu apa? Nabi Ishaq dah. Nabi Ishaq. Lepas tu Nabi Ishaq dapat anak pula iaitu Nabi Yakub. Bila Nabi Yakub tu mari tu 12 orang tu. Nabi Yusuf mana ke? Nampak. Tengok, baik belaka. Pas mari ni tali Nabi Ismail. Lama putus pula ni. Nah, putus lama mari pas timbul Nabi Muhammad. Dia nabi banyak. Pas dia rasa kami ni lebih. Tu tengok tu hatta ni.
Ada di dalam kitab sirah dah. Kalau tak silap kau iaitu kitab apa dah? Mubarak Furi. Dia kata apa orang Yahudi ni ke. Nah, dia agak orang lain pada dia ni ke Allah. Seolah binatang gitu ya. Seolah gitu. Kita tengok di Palestin dah. Tengok ni bunuh tak habaq ingat orang Islam ni. Ni bunuh siapa binatang dah. Ana dia agak dia ni mulia dia ni. Tu dia. Habis tu dia duk berasa, Nah, mari sini tengok. Tu golongan yang kedua tadi tu. Waktu orang yang munafik ni, dia gitu. Nah, dia masuk Islam, waktu dia duk saya lagi dia tu. Hak asal dia duk saya. Dia takut cabut masuk Islam dulu. Tu tengok. Waktu orang ni Allah Taala dia kata yukhadi'unallaha wallazina amanu, menipu oleh mereka itu orang munafik ni ke akan Allah dan sekalian orang mukmin ni. Lah mana cara dia menipu tu yukhadi'. Nah, nak taswir, nak gambar wi nampak kata fok munafik tu tipu Allah, waktu tipu orang-orang beriman tu dengan bahawa menzahir, menyalahi barang yang dalam hati daripada kufur. Tu dah. Dia menzahir gapo menyalahi barang hok dalam hati tu. Dari dalam hati dia kufur. Nah, hok luar tu dia kata dia beriman. Tu daripada kufur. Sebab apa tu? Dia buat gitu tu, dia tipu tu supaya melepas hukuman dunia dia ni. Tu nak lepas hukuman dunia. Kalau masalah tak masuk Islam, kau Islam kuat di Madinah ke dah. Kuat kau tak masuk Islam ke kena bunuh ke gopo ke, jatuh masuklah. Tetapi dalam dia dak lagi dia ni. Dak lagi kok ni. Dak lagi dia. Tak dak beriman dak. Tu. Waktu tu royak ke, dia ni rasa tipu Allah, waktu tipu orang beriman. Tuhan kata wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tiada menipu oleh mereka itu orang-orang munafik tu malaikat akan diri mereka itu. Mereka munafik bukan dia dak tipu Tuhan dan orang beriman dak. Dia dak tipu dia sendiri. Misalnya kata nah royak anak kita ke, anak pergi mayai lah, pergi sejik mayai. Buat tu dia pergi tak? Dia pergi mana hau lah. Lacur masjid boleh jadi. Buat akhir sekali ayah tanya ke mayat tak pergi anak dia kata mayat dah. Dia tipu ayah dah. Tengok Zahir tipu ayah. Padahal dia tipu dia sendiri tu. Dia tipu dia sendiri. Tu dia dah. Dia tipu dia sendiri. Supaya dengan apa? Potong akhir hatta hidup ponok dah. Hidup ponok naik ngaji podak duk main nusu kok wah kate kok mana kok celah tu duk pergi lari kok tu kok ni. Nampak hidup tipu orang tu budak ni dak. Padahal hakikat hak sebenar dia tipu diri sendiri. Mungkin duk kelak orang tu dia sendiri. Tu. Pas orang Yahudi ni, orang hak munafik ni ke, dia nampak dia tipu Allah dan Rasul padahal dia tipu diri dia sendiri dia ni. Tu dak. Tengok lagi kata. Kerana apa? Kerana kejahatan tipu itu kembali pada mereka itu, mereka orang munafik. Kelak dia sendiri benar hak jahat tu. Bukan dak kelak Tuhan, kelak pada orang beriman dak kata amanah depan orang dak. Kelak dia sendiri kejahatan tu. Tak. Betul lagi dia kata maka dapat kekejian mereka dalam dunia dengan diberi ketahui oleh Allah akan Nabi Allah diberi ketahui atas barang yang menyembunyi mereka itu mereka orang munafik dan diazab mereka itu orang munafik pada akhirat esok kena siksa. Ni Allah Ta'ala wi tahu dah. Royak pada Nabi ni golongan yang ketiga ni orang munafik ni dah. Tu dia. Orang munafik, orang yang ketiga ni. Waktu Tuhan kata orang ni dah dia dak tipu diri, Tuhan kata dia dak tipu diri dia sendiri ni. Wa ma yash'urun, dan tiada sedar mereka itu orang munafik. Tak khabar orang munafik ni bahawa tipu mereka itu orang munafik bagi diri mereka itu sendiri. Tak khabar kata dia dak tipu dia sendiri. Supaya kita lah dah. Supaya kita kata pergi semaya lah. Pergi kono kelek maya ke? Maya dah. Tak khabar kata duk tipu diri sendiri. Bukan duk tipu orang lain dak tu. Kejahatan hok kelek tu kelek diri sendiri. Akhir sekali kena azab siapa? Bukan kita. Kita lepas je, kita royak. Nah,
Kita royak dah lepas dia nyanyo ni. Aha, tu akhir sekali dia nyanyo kena seksa pini aku. Akhir sekali hok mulut teruk gak dah. Tak apalah aku kena seksa kena pini aku mudak. Teras sekali pini aku dah. Masuk dalam syurga semua gak tak lagi juga. Hayat dia dah. Sedap juga dok kecek pesen tu. Kalau gitu terahlah. Pokok naon sekali hok depan tu tak dibutir boleh sekali. Nah, boleh ok dah. Tu kalau boleh tak apalah setara ni yang baru tu. Nah, baru kat naung. Dah kalau dia berasa duk kecek meto sangat dah ngapi ni aku. Ni kita duk oyak molek ni. Nak wis selamat semua orang Islam ni. Karena hak ni kerja nabi dah. Nabi yo balas orang panggil menyapa yo. Taufik hidayah Allah Taala hak tu. Nabi ni Allah dia bubuk sungguh nak dakwah orang ni. Sehingga ada dah. Ada satu ketika orang Yahudi tu Nah, Nabi pergi nak jumpa dia orang Yahudi ni dia dah nak mati anak dia. Nabi pergi nak dakwah takut mati di dalam kufur. Nabi masuk dakwah. Waktu orang Yahudi dia tengok pak dia takut nak beriman, takut pak dia. Pak dia tengok Nabi dia kata atik Aba Qasim dia kata. Taatlah akan Nabi Aba Qasim kunyah dia dah panggil Aba Qasim. Taatlah. Lepas tu yang ngucap. Bila yang ngucap sudah ke dah? Mat ninggal. Nabi tu baik luar ke? Dia kata alhamdulillah. Lepas dah selamat dah umat dia seorang daripada seksa pinaka. Tu dah kita nak ni. Ni duk tipu diri sendiri ni nyanyolah. Tak sedar lagi dah. Banyak ada duk gila getah, dia duk bubuk getah dah. Jangan jual agama bodoh. Jangan jual agama. Duk nak ambil getah, duk nak wakil getah gopo Allah. Dia getah banyak dah kita ni. Nah, kalau kita gini duk bubuk misalnya duk wak dah. Duk gaduh dengan getah nak boleh duit juta gopo, dia kita mati dah. Kan kapet tu ya bagi. Pas apa getah tu orang hidup pula. Tepuk orang kita ni. Nah, anak-anak duk saja mengaji nanti tepuklah kalau pak tak ada mayat kau. Nah, duk gaduh buat kerja tu nanti tepuk oleh getah tu. Tu. Pas kata kalau pak tinggal kena molek orang mengaji kau, Allah berutanglah pak. Nah, kerana dia duk berjalan di atas jalan hok molek, dia duk buat amalan tu. Kalau kena anak hok teruk pula ke Allah, nyanyo getah banyaklah. Nah, duk pergi guna benda tak molek tu banyak. Duk ubuk getah tu. Dan Nabi ayat akhir sekali dah orang ni gapo? Nabi ayat gapo? Yazhabul ma'al mayyit salasa. Dia kata pergi sama mayit ni ke 3 perkara je. Pergi sama mayat ni akhir sekali. Nah, ahli tu keluarga kita pergi sama. Batu apa lagi? Mali dah getah dah. Batu amal. Amale 3 tu. Jarji'ul isnin wa yabqa wahid. Kelek 2 tinggal so. Keluarga kelek dah. Kamu sudah siap laku. Kelek. Nah, getah pun tak demo berlaku hodok amalan kita hodok buat atas dunia ni lah kita buat ni. Ni habis no usaha lah rajin gapo dah buat amal ibadat ni kita ni. Nak amal ibadat sah tak nak sah dia tak dapat tidak mesti kena belajar. Nah, kena belajar. Hak ni tafsir ni cara umum lah dah. Kalau kita nak kecek tetap fiqh tadi orang beriman mana tu, hak tu masuk di dalam usul pula. Nah, alasi di dalam usul pula. Kecek pula diri semaya mana tu, pergi kecek bab fiqh pula. Nah, pergi ngaji musalli pun madadah juga. Nah. Tu dia. Tengok di situ. Waktu kita masuk lu sikit lagi tengok wa ma yashurun Tuhan kata dah tiada sedar mereka itu tak khabar kata dia ada tipu diri dia sendiri. Waktu Tuhan kata kena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuhan kata di dalam hati mereka itu mereka orang munafik ni ya ada gopo ya ada penyakit sikit dia ni. Waktu ada penyakit dah, dia kata sakit, arti ada syok sikit, ada ragu-ragu. Nah, waktu ada nifak, ialah yang menyakit akan hati mereka itu. Duk ragu-ragu tetap Islam lagi. Orang ni tak yakin 100%. Orang pengangi penyakit dah. Tu dia. Nah, panggil penyakit dah. Tengok lagi Allah Ta'ala kata dia ni kafi qulubihim maradun. Waktu Tuhan kata nak fazadahumullahu marada.
maka ditambah akan mereka itu orang munafik oleh Allah Ta'ala akan sakit pula. Tambah tu ada penyakit ditambah pula. Lah mana tu tambah penyakit tu? Nak rupa, nak gambar sikit, nak taswir dah. Iaitulah mana? Tambah penyakit. Dia kata sini, dia kata dengan Quran yang diturun kerana kufur mereka itu dengan Quran. Tu dah. Bila turun ayat satu dia tak percaya, turun pula satu dia tak percaya, kom nambah orang ni tak masuk lah tidak dia ni. Kom nambah penyakit ni. Ni dah. Ni kita baca dengan cara-cara cepatlah ayat dah. Kalau kita dalam ni ya alisi sikit dah. Dalam ni betul. Kalau hurai sikit tu kita dok royak cara dengan cepat-cepat dah lah. Batu orang ni kau orang munafik kau Tuhan kata reno bagi dia walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu mereka orang munafik ni kau azab yang sangat sakit, yang ni sangat pedih sekali orang ni. Tu bima kanu yakdzibun, dengan sebab barang yang ada mereka itu orang munafik ni dusta mereka itu pada kata mereka itu ya bohong. Pada kata gopo? Pada kata amanna, kami beriman dengan Allah billah wa bil yaumil akhir. Dia kata dia ni beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Dia kata gitu. Tu. Tapi hakikat dia sebenar di dalam tu, tiada beriman sekali-kali tu dia dok bohong. Tu dah lah dia kena seksa kali-kali dah. No seksa. Batu tu royak lagi lah sikit dah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ni buku 8 dah dah. Ni di dalam ni akhir ni orang ni di dalam ayat ni kata dia tu kata pada Nabi. Ada setengah tafsir dia kata pada orang beriman lah. Dia kata geno wa idza qila lahum. Ada orang kata bagi mereka itulah, bagi mana orang beriman kata bagi orang munafik ni lah. Ataupun Nabi kata. Ada tengok tafsir lah ulama dah. Ada khilaf lah. Dia kata geno jangan duk buat rusak pada muka bumi ni dengan kufur, bantah beriman. Payah jawab pula weh. Qalu dia kata orang ni, dia kata inna nahnu muslihun, dia kata kami ni dak, cuma kami ni orang buat baik. Orang buat baik sekalian tak buat fasik dak. Ni dia kata ni. Mulut dia sedap dia ni. Tu mulut sedap. Lepas tu hari takkid pula akhir ala innahum humul mufsidun. Dia kalau kita tengok ibarat yang Allah Taala bagi ayat Quran innama adatul hasri. Batu mari pula jumlah di belakang nahnu muslihun, jumlah ismiyah takkid dia ni. Dia kata hanya kami ni Allah orang baik, muslihat orang baiki. Tu orang nak bina. Batu Tuhan mari rak di atas dia, dia takkid 2 kali dah. Tuhan gi rak pula di atas dia 3 takkid gilawe. Tuhan kata ala 1 takkid. Ayat inna harfu taukid kita ngaji lurah. Waktu mari humul mufsidun, mari pula jumlah ismiyah 3 takkid. Tadi 2 takkid. Kata dia ni sungguh. Okey mai. Mari hak Tuhan pula ala innahum humul mufsidun. Ketahui olehmu bahawa mereka itu orang munafik, mereka itulah orang yang buat rusak yang sebenar tu. Tu Tuhan takkid balah. Sedap di dalam ayat-ayat ni Tuhan mari dah. Kalau kita tengoklah tu, kalau susun ni, kalau nahung dah ya betul-betul. Kalau mari gak salah gapo mari besing misal alhamdulillah kadang ayat mari belakang gapo mari lillah alhamdu. Tengok tu ayat kau tu nak rak ke nak get no tu. Ayat dah hak tu lah. Dah ya sedap. Kalau tengok orang ada seru tu saya tak pandai juga. Royak gitu sekadar-kadar dah. Muzakarah sikit banyak kita berhenti sekat ni lah dah. Jadi hasil wal pendek gak di dalam surah Baqarah yang kita baca tadi gak dah. Jadi Allah Taala cerita tentang orang yang beriman, orang yang takwa, betul sifat dia. Satu golongan, yang kedua orang kafir tu royak tu. Tu yang ketiga tu orang-orang yang munafik. Dah orang yang munafik yang Allah Taala cerita di dalam surah Baqarah ni depan ni dah.
Ni, lepas tu kita nak berhenti sekat ni lah dah. Dia. Tak ada apa dah. Saya pun tak ada pandai juga dah. Pakai doa selalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa ta'ala. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halal. Allahumma inna nasta'udiuka ma 'allamtana fi fardu ilaina inda hajat. Fala tansana fi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.